Assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita untuk video kali ini. Dan untuk kali ini aku akan ceritakan tentang salah satu pengalaman aku semasa aku dekat Korea dulu, iaitu pengalaman aku berjumpa dengan orang Korean Muslim dan aku berkenalan dengan orang di sana. Dan sepanjang kami berkenalan tu, so apa yang aktiviti yang pernah aku join dengan orang Korean Muslim di sana lah, kawan-kawan aku di sana tu. So kalau nak tahu bagaimana ceritanya, tonton video ni sampai habis. Dan bagi korang yang belum subscribe aku punya channel, jemput untuk subscribe aku punya channel. So nanti boleh tahu cerita-cerita seterusnya sepanjang perjalanan travel aku. So macam yang aku bagi tahu sebelum ni, so aku pertama kali pergi ke Korea tu masa tahun 2012. So aku mula kenal dengan Korean Muslim ni masa tu adalah kali kedua aku pergi ke Korea, di mana aku ada join salah satu program dengan Korean Muslim kat sana. Dia sebenarnya secara tak sengaja lah. Masa tu aku pergi hari Ahad, dan hari Ahad tu kebetulan ada program Salam Nuri. Salam Nuri ni yang aku faham adalah salah satu program yang mana untuk memberi pengetahuan kepada orang Korea yang belum Islam tentang apa itu Islam. Dan masa aku pergi hari Ahad tu kebetulan ada program ni. So aku join sekali program ni, dan daripada situlah aku mula kenal dengan kawan-kawan Korea aku seorang demi seorang sampailah sekarang. Berbalik kepada yang Salam Nuri tadi tu, so dia setiap minggu, iaitu setiap hari Ahad, dia akan ada penyumpaan dekat masjid, yang mana setiap minggu tu dia akan ada salah seorang Korean Muslim, dia akan buat presentation dekat depan dan dia akan beritahu macam mana dia boleh dapat hidayah Islam ni, dan dia akan ceritakan macam pengalaman dia sepanjang dia memeluk Islam ni dan apa cabaran-cabaran yang dia memeluk Islam ni kan. Sebab kita tahu kalau kat Korea tu macam bila seseorang tu memeluk Islam, so macam penerimaan family tu dia bergantung. Ada yang family yang menolak, ada yang family yang okey saja dia memeluk Islam kan. So daripada situ aku belajar yang ada orang dia family dia menentang dia punya masuk Islam kan. Ada family dia okey je, ada juga yang family tu pun peluk Islam sekali. So bila didakwah oleh anak dia ni kan. Dan antara Korean Muslim yang aku kenal ialah Zubai. Zubai ni adalah kawan baik aku lah. Lepas tu ada Ahmad, Habibullah, lepas tu Brother Amin. Brother Amin ni dia, kalau beza umur aku mungkin rasa dia umur yang 70 tahun. Tapi memang hubungan kami tu agak rapat lah. Sebab bila aku pergi ke masjid je, kalau aku jumpa dia memang orang kata kita bercakap tu memang macam tak ada gap umur. Memang kita bercakap macam memang kawan-kawan, tapi masih hormat je lah sebagai orang yang lebih tua kan. Dan juga kalau macam perempuan tu kami ada Nora, dan juga kita ada Bora, dan macam juga macam Ayana tu pun salah seorang yang mula-mula yang aku kenal lah masa kat Korea tu. Cuma aku tak berapa rapat dengan dia lah, tapi kami kenal lah kiranya sebab dalam program tu je cuma komuniti yang kecil saja. So kita kenal lah antara satu sama lain. Program Salam Nuri ni dia dijalankan dekat Masjid Seoul. So dekat bawah masjid tu dia ada macam ruang macam dewan. So dekat bahagian dewan tu lah dia jalankan program Salam Nuri tu. Dan selain daripada program Salam Nuri tu, kalau macam hari Sabtu tu sepanjang aku bersama dengan Korean Muslim kat sana, dia ada kelas, iaitu kelas agama lah. Yang pernah aku hadiri adalah kelas tentang tafsir Al-Quran. Masa yang aku pergi tu, aku pergi dalam 2 ke 3 minggu gitu. Tapi dia seminggu sekali je hari Sabtu. Sepanjang aku bersama mereka tu, so apa yang diorang bincangkan adalah tentang tafsir surah Al-Fatihah. So kan kalau macam kita baca biasa, kita baca surah Al-Fatihah, lepas tu dia ada tafsir dalam bahasa Melayu kan. So macam orang dalam bahasa Korea. Dan diorang bila dah baca tafsir tu, dia masing-masing macam berbincang. Macam kenapa Tuhan berkata gini? Kenapa dalam ayat ni Tuhan kata macam ni? Kenapa Tuhan kata macam ni? So dia berbincang antara satu sama lain. Kalau macam yang lebih alim tu, so dia akan terangkan Tuhan berkata gini sebab apa kan. So macam dari situ aku macam macam contoh kalau macam kita baca tafsir kan, so tafsir dia begini. Tapi kalau macam bagi mereka, dia orang macam kaji lah, macam kenapa Tuhan kata macam ni, kenapa Allah kata macam ni, kenapa dia macam ni ayat dia. Dari situ aku macam macam dia kaji Al-Quran sampai ke tahap tu, macam betul-betul nak memahami Al-Quran dan juga nak memahami Islam. So bila macam aku tengok macam diorang punya kesungguhan untuk belajar tentang Islam tu kan, memang aku sangat tersentuh lah. Sebab kita dilahirkan memang Islam, tapi diorang Islam tu diorang yang cari. Dan memang Islam tu hidayah daripada Allah, tapi kiranya diorang sendiri mencari
macam mana nak dapatkan Islam tersebut. Dan bila diorang dapat, diorang memang betul-betul hargai hidayah yang betul-betul Allah bagi tu kan. Dan macam yang aku cakap dia, aku rapat dengan Brother Amin. So Brother Amin ni dia pernah tanya aku satu soalan yang macam aku pun macam mana aku nak jawab kan. So dia pernah tanya aku, kenapa orang Melayu Islam dekat Malaysia bergaduh masa tu tahun 2013 macam tu. Dia tanya aku, kenapa, dia terus mention tau, kenapa PAS dengan UMNO bergaduh sedangkan dua-duanya adalah Islam dan Melayu kan. So masa tu aku terdiam, so aku tak jawab apa-apa sebab aku takut dia jawab. Masa tu aku muda lagi, so darah pun muda, so aku takut aku jawab sesuatu yang boleh memberikan perspektif negatif lah kepada dia. Semua aku cakap, insya-Allah satu hari nanti kami akan bersatu semula insya-Allah atas nama Islam. Sebab yalah, orang luar kadang-kadang kita tengok macam aku nak gaduh-gaduh-gaduhan, tapi sebenarnya orang luar yang Islam yang dikelilingi oleh orang yang bukan Islam, kadang-kadang dia terfikir kenapa perlu bergaduh sedangkan kita perlu bersatu atas nama Islam. So, bila dia tanya macam tu, aku tak tahu nak jawab ya, sebab kita sama-sama Islam. Mungkin sebab itulah dia tanya, sebab sepatutnya kita bersatu antara satu sama lain supaya kuatkan ummah kita. Dan selain daripada Brother Amin, aku juga rapat dengan Zubair. Zubair ni kiranya macam memang best friend aku lah. So Zubair kalau tengok ni, hi, I miss you. Dan aku dengar kata sekarang Zubair ada di Europe tengah lanjutkan pelajarannya. Dan Zubair ni masa kami dekat Korea dulu, so memang aku selalu keluar dengan Zubair ni. Memang kami selalu pergi makan. So kami selalu cuba, kalau macam ada kedai Muslim baru yang baru buka, kedai halal yang baru buka, so aku dengan Zubair ni memang akan pergi test lah. Pergi ke kedai ni, so kami rasa, oh sedap kedai ni. So kalau pergi ke kedai lain, oh sedap kedai ni. So kawan kami ni kira macam survey-survey kedai lah. Dan dengan Zubair ni juga sebenarnya aku juga belajar macam, kalau macam makanan Korea kan kita tahu je ada bahan-bahannya kan. So dengan Zubair ni memang aku banyak belajar tentang kalau macam makanan ni apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. So kalau macam dibuat masakan ni, so dalam bahan-bahan tu apa, contoh kan macam kalau kita pergi ke Korea, so kita tahu yang benda tu lah seafood. Tapi kita tak tahu sebenarnya di dalam, walaupun dia seafood, tapi serbuk-serbuk yang dia guna tu apa sebenarnya. Sama ada dia gunakan yang halal, tak pun dia guna daging yang haram untuk menghasilkan serbuk tersebut. So daripada situlah aku belajar tentang apa makanan yang boleh makan dan juga yang tak boleh makan. Walaupun benda tu hanyalah seafood, tapi proses tu kita kena tahulah dia macam mana dia masak dan juga apa yang bahan-bahan yang dia gunakan lah. So daripada situlah yang aku tahu, oh ini boleh makan, ini tak boleh makan. Sebab ya kita bukan orang Korea, so orang Korea tu dia lagi tahulah makanan dia, apa yang dimasak tu kan, apa yang bahan-bahan yang digunakan. So apa yang boleh aku katakan tentang Korean Muslim yang aku kenal daripada semua, tak kira lelaki ke perempuan ke yang tinggal di Korea ke yang telah berpindah ke Malaysia ke yang telah berpindah ke Arab Saudi ke tak pun di mana-mana, bagi aku bila mereka ni dapat Islam kan, mereka betul-betul hargai hidayah yang Allah bagi tu kan. So bagi aku macam just bila dia dah masuk Islam, walaupun benda tu baru bagi dia, tapi dia betul-betul ambil Islam tu dengan hati yang ikhlas lah. Bukan ikhlas, dia ambil dengan sepenuh hati. Ikhlas dan sepenuh hati dia ambil Islam tu. So memang bagi aku dia kiranya dia memang bersyukur betul yang dia dapat hidayah Islam tu. Dia sebenarnya ada beberapa lagi tentang pengalaman aku dengan Korean Muslim yang aku akan ceritakan. Yang inilah bahagian pertama. Ini adalah bahagian pertama, kira macam pengenalan lah. So kena bahagian seterusnya nanti aku akan ceritakan lagi lah macam mana aku ada join dengan program dakwah kat sana, yang mana kita pergi berjumpa dengan Korean yang belum Muslim dan terangkan tentang Islam. Pergi ke kawasan publik tau. So tu nanti aku akan ceritakan untuk yang video yang akan datang lah. Dan juga ada beberapa lagi tentang macam mana penerimaan salah seorang kawan aku tentang bila dapat tahu yang dia adalah Islam. So nanti aku akan ceritakan untuk yang video yang seterusnya. So jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.